Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzuka min syarri ma bulaka bi ni'matika alayya wa abu zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam yang penuh barakah ni dapat kita bersama-sama berkumpul dalam Raudhah min Riyadil Jannah biiznillah, dengan izin Allah. Allah gerakkan kita pada malam ini untuk berikan masa yang mana Allah telah berikan kepada kita masa itu. Lalu Allah pertanggungjawabkan kembali kepada kita untuk meluangkan masa itu kembali. Kalau ikutkan boleh je Allah dengan kekuasaannya tetapkan terus. Tapi kelebihan manusia ni berbeza dengan makhluk yang lain. Allah bagi pilihan. Allah bagi pilihan bukan untuk memilih-milih sepatutnya, tapi Allah bagi pilihan untuk kita mampu membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Bukan bermaksud ada pilihan, bermaksud kita ada pilihan dan kita boleh memilih-milih. Tidak sebenarnya. Ianya adalah untuk membezakan kita dengan binatang. Binatang tak ada pilihan. Allah tetapkan terus jadi binatang, macam itulah keadaan dia. Kalau makan rumput, rumputlah sampai ke sudah. Sebab tu dalam surah Al-A'raf, Al-A'raf 179, Allah menyatakan perbandingan tamsilan manusia yang tak menggunakan akal fikirannya, hati dan perasaannya dengan benar, penglihatannya, pendengarannya, hatinya. Ulaikal an'am balhum adall, Allah kata. Mereka itu lebih sesat, ibarat binatang, bahkan lebih sesat. Allah bagi tamsilan ayatnya al-an'am, bukan hayawan.
Al-An'am pula lebih khusus kepada binatang berkaki empat. Berkaki empat ni termasuklah kita duk faham lembu tu, yang diternak berkaki empat. Dan termasuklah yang diternak tapi tidak pada orang Islam, itulah khinzir. Itu binatang ternakan juga. Tinggal lagi kita tak sentuh, tak terlibat lah dengan perkara tu. Sebab apa? Sebab ada akal. Allah bagi akal untuk memilih yang baik, tapi dia tak gunakan. Allah kata, Allah bagi pilihan. Ialah macam kita kan jawatan tinggi, cuba bezakan, cuba kita buat renung jemaah sekalian. Mukadimah ni kita letakkan perbahasan bagaimana kita nak meletakkan diri sebagai hamba Allah, yang mana bila kita faham dengan usul yang sebenar tentang pilihan Allah ni, Allah telah pilih, yahdillahu linurihi man yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Maknanya manusia yang pertama Allah dah pilih jadi manusia, itu kedudukan yang dah terbaik dah daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kemudian Allah bagi iman, lagilah pilihan yang Allah pilih. Lalu tinggal lagi kita nak bawa pilihan itu bagaimana jemaah sekalian. Sebagai contohlah kita hari ni jawatan CEO, kita paling tinggi jawatan. Memang kita ada kebebasan nak masuk berapa, ikut berapa. Kalau yang department yang di bawah itu, mereka tak ada pilihan, mereka kena masuk ikut timing dia. Tapi tak bermakna kita bebas. Walaupun seorang ketua tu nampak dia boleh masuk pukul berapa, ikut dia lah, ibaratnya begitulah. Tetapi dia tak terikat dengan atar, dia tetap terikat dengan hasil. Dia mesti duduk pada perkara yang dia kena buat report, dia kena hantar pada satu pihak yang lain, dia kena produce satu perkembangan yang bagus. Bukan bermaksud begitulah. Ibaratnya bukan maksud bila kita ni ada pilihan, kita jadi khalifah ketua, kita bebas. Sebenarnya tidak. Masalah kita kena report duty. Ada lagi yang di atas, ada lagi yang ada group of CEO, ada lagi di atas, mungkin pihak authority pula nak tengok report, nak tengok itu, tengok ini, macam-macam lah. Akhirnya kita takkan terlepas lah. Kalau dia owner of the company, setiap tahun kena lantik company secretary untuk buat report, untuk hantar ni hujung tahun, kelang kabut lah buat semua. Sebab apa? Ada pihak authority nak tengok. Bukan maksud dia bebas, dia nampak dia bebas ni, maksud dia tak perlu report dengan siapa-siapa. Walaupun itu company kita, ini company saya, memanglah company awak, tapi awak daftar dengan mana? Saya nak tengok apa aktiviti yang awak buat tahun ni. Annual return, annual report dia panggil, hantar yearly. Lepas tu kalau di account kena audit, tu semua CEO punya tugas tu. Pening dah kan. Ni terbaru ni tadi tengah sebelum nak mula kuliah tu buka apa sekarang ni, berita bunuh-bunuh ni dah jadi macam biasa dah. Kes bunuh adik arwah Zayan tak habis lagi. Terbaru ni accountant mati. Kat sini ke? Mana dah? KL tadi. Dijumpa tepi jalan, tak berpakaian. Kat mana? KL kan mana dah? Ceras. Ceras. Dah dekat dah. Nampak? Tak berpakaian. Sebut accountant, dia dah hujung tahun kan. Fikir-fikir. Ya tak, iya dah hujung tahun ni. Nak buat report-report ni. Agaknya bos kata jangan buat gitu. Contohlah kan. Tak boleh lah. Tak kena gegu dia habis lah. Tapi nak bagi tahunya, kita tak bebas. Tetap tidak bebas. Kerana ada pihak autoriti yang memahati. Kena report dengan certain. Begitulah kita jemaah sekalian. Allah bagi masa, sebenarnya bukan kita ada bebas masa. Ikut rajin lah. Ikut free lah. Jangan. Sebab ada hadis kursi. Hadis kursi apa? Mafhum dia Rawahu Tirmizi. Allah berfirman, ya abna Adam, tafarruq li ibadati. Luangkan waktumu beribadah kepadaku. Nampak? Allah minta balik. Walaupun Allah bagi masa. Dan Allah boleh saja tetapkan. Tapi Allah nak tengok ayyukum ahsanu amala. Allah bagi akal kita berfikir balik.
Boleh tak luangkan waktumu beribadah kepadaku? Tafarruq li'ibadati amla'u sadra ghina wa asudda faqra. Kalau boleh, Allah kata, aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Macam kita ni luangkan waktu lah ni. Kalau ikutkan kita boleh, tak payah banyak benda lain. Tapi dalam banyak benda-benda lain, ketika ini dengan akal yang waras, kita boleh tetapkan di waktu ini ada tak tuntutan yang wajib waktu ini. Kalau kita nak uruskan waktu, kalau ikutkan waktu, ada tak selevel dengan yang wajib ataupun fardu? Kalau ada, baru kita boleh tukar. Kalau tak ada, kena jawablah alasan tu. Allah Ta'ala alam. Sebab tu orang dia kan tak tahu waktu tu, ingat dia bagi kod dia. Tak, Allah suruh luangkan, bagi masa. Dan Allah suruh bagi bukan saja-saja, Allah bagi balik. Siapa yang boleh bagi masa kepada Allah, Allah penuhkan hatinya dengan kekayaan. Dan Allah tutup kemiskinan dia. Apa maksud tutup kemiskinan? Allah tutup kelemahan dia. Yang kadang kelemahan kita ni tak sedar. Tak sedar. Susah payah kita sibuk. Biasa masa ni kita banyak sibuk untuk tutup kelemahan diri kita lah. Contoh nak keluarkan diri dari kesusahan, habis masa untuk senang. Bila senang, orang nampak susah juga. Macam mana? Kita ada masa tak? Ada masa. Kita guna masa untuk tutup kita punya kesusahan, untuk kesenangan lah. Cari senang. Kerja lah apa, macam-macam lah. Tiba-tiba bila dah senang, orang nampak susah juga. Aku tahulah dia susah macam mana dulu. Satu, keduanya, susah lagi sekarang aku tengok. Kesian aku tengok. Anak dah ke mana, isteri dah ke mana. Tak tahulah aku hidup dia macam mana. Ada rumah macam tak ada rumah. Ada kereta macam tak ada kereta. Tengok ada orang lain yang bawa, driver je bawa. Dia tak mana tak. Cop. Kejap. Duduk kereta kejap-kejap. Duduk rumah kejap-kejap. Duduk isteri kejap-kejap. Dan sekali kejap je rasa je. Lepas tu tak ada dah. Mana dia? Arwah baik orang ni. Ingat? Kita berusaha nak mengadakan semua dah. Kemudian bila ada harta, kita ingat ada masa dengan isteri kita. Lepas sekali dengan isteri tak ada masa. Dengan anak tak ada masa. Nak duduk rumah tak ada masa. Duduk kat kereta tak ada masa. Duduk kat ofis tak ada masa. Lalu dia duduk mana? Tahu tak? Kata, tahulah dia ni. Jangan sampai masa kita ni terkejar-kejar tak ke mana. Sebab apa? Rupanya Allah tak tutup. Dia lawan pada hadis tu, jawab dia panjang daripada hadis itu adalah, sekiranya kita gagal tidak memenuhkan masa kita untuk Allah, terutama yang fardu ni, kita cerita yang fardu ni, bukan yang sunat-sunat ni. Sunat-sunat tu kita tak kira, tak cerita ni, kita cerita fardu ni. Malah wajib pun ada label lagi yang fardu ni. Fardu ni dia mengatasi wajib sebenarnya. Kalau ikutkan fardu, solat fardu kan, wajib hukum dah. Bila fardu tu, maknanya dia no kompromi dah sebenarnya. Macam solat kan, solat fardu, no kompromi dah. Macam mana pun dia terbaring ke, tergujur ke apa ke, dia kena solat. Tu masuk fardu tu. Dia tak ada boleh ajar. Kalau wajib pada hukum, tentu isteri wajib taat. Wajib saja. Tapi ada lagi tolerate. Mungkin dia nak buat sekarang, kemudian macam itu. Tapi kalau kata fardu ni tak selesai, fardu ni habis, yang lain-lain semua tak selesai. Apa dia? Nuntut ilmu dengan solat lah. Fardu ain. Sebab fardu ain dia tak boleh buat bincang lah. Tak boleh buat bincang. Dia kena usahakan juga. Tu je cara, tak ada cara lain. Sama dengan fardu solat fardu, dia kena usaha juga. Sehingga kan Allah bagi rukhsah, kemudahan. Bukan untuk mudahkan, menunjukkan tak ada option nak tinggalkan. Tu maksud dia. Bukan kalau tak boleh diri boleh duduk, ada pula jamak, ada pula boleh ni. Bukan masuk rukhsah
itu kita boleh mudah-mudah, tapi masa tak boleh tinggal lah maksudnya. Contoh kita dalam pengajian, kalau tak mengaji kat sini, pastikan ada pengajian tauhid yang lain yang dia ada, baru boleh dia alternate. Kalau tak ada, jawab. Itu je. Oh, tak apa Ustaz, saya ada juga pengajian tauhid yang ini. Okey, tak apa. Tapi waktu-waktu itu dia kena cover lah. Itu kena cara dia macam itu. Waktu kita takut bila Allah datangkan tanggungjawab tu, suka takut. Perkara yang saya bimbangkan bila dipertanggungjawabkan, difardukan itu, kemudian kita tak mampu nak bawa. Yang ini gunung takut, langit takut. Kita takut tak terpikul kerana kita ada sifat diri yang untuk memilih-milih tadi. Itu nafsu lah, nafsu. Nafsu ni dia suka untuk memilih-milih yang mana tidak beban pada nafsu dia. Sebab tu guru saya kata apa? Farid, kau kena cari susah. Tuan Guru Nizah. Ni gambar ni Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri, Nik Wan, pengarang kitab. Ni Ketua Jabatan Suludin. Baru ni saya jumpa, setahun dah tak jumpa. Ni baru jumpa baru ni. Saya ngaji SEM 1 kan. Lepas tu berwhatsapp dia. Dapat jumpa baru ni, alhamdulillah beliau ada meeting. Dia tahu saya datang. Habis meeting tu dia keluar. Beliau muzakarah, bincang-bincang. Saya mengaji dengan beliau susah. Beliau ni sangat detail. Dan saya kena berulang ke Kuala Kangsar. Berulang. Kalau orang, biasa orang mengaji menetap tak. Mesti dia tetap. Duduk situ 3 tahun, 4 tahun. Saya tak, saya kena berulang. Bila sebut berulang tu sebulan. Walaupun pengajian sebulan sekali. Tapi dia punya kerja tu setiap hari menghantui kita. Itu ayat dia. Selagi tak siap kerja tu, macam ni besok nak pergi, menghantui dia. Saya mau berat-berat kan? Dia expect kita tahulah. Itulah berat. Dari segi nak sampainya, dari segi masanya, dari segi nak tinggal, nak urus isteri anak, semua tu lah. Mengaji time ada, dah berkeluarga ni lain lah. Bukan seperti kita yang tak ada apa-apa terikat dengan tanggungjawab. Jadi berat. Saya mendalami ilmu Tauhid Sifat 20 ni ketika saat memang tanggungjawab tengah banyak. Macam tuan-tuan semua lah, tengah banyak tanggungjawab ni. Waktu tu macam gini, aduh time inilah kelas, aduh hai, ya Allah, bersilat-silat nak jadi semua ni. Saya kena dah. Tapi sebab memandangkan ia adalah tanggungjawab dan ianya fardu je, ianya adalah perkara yang mana kata Tuan Guru meletakkan dalam penulisannya, dia adalah ilmu ni. Kita buat ulang gaji, dia ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu yang lain. Bayangkan. Dan dia menjadi tunggak, menjadi tumpuan untuk mendapat kesejahteraan dan keselamatan. Bila dia menjadi utama, saya nak gambarkan jemaah sekalian, dia punya ancaman itulah yang paling utama. Kalau kita gagal memberikan masa dan tumpuan yang sepenuhnya untuk memantapkan kefahaman kita tentang akidah, terutama tauhid, bagi saya, ketika membaca mukadimah ini, sebab itulah kita takkan dapat mengecapi keselamatan dan kesejahteraan walaupun kita solat beribu rakaat. Sebab selamat dan sejahtera itu bukan dengan perbuatan, tapi selamat dan sejahtera itu dengan keyakinan yang diterjemahkan dengan perbuatan. Itu maksudnya. Bagai contoh Bilal bin Rabah. Waktu itu mana ada amalan lain. 13 tahun di Makkah, tak ada amalan lain. Perbuatan lah, af'al kita, rukun Islam disebut. Tak ada amalan ni, kita rujuk pada rukun Islam lah. Sedangkan hati tu ada amalan, pengamalan hati. Malah ketika didera, ditorture, diperlakukan oleh musuh kafir Quraisy, dia 4 batu. Tak ada kalimah lagi yang dihafal. Doa-doa pun tak sempat nak hafal. Tapi apa yang dikatakan? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Luar biasa. Bayangkan. Itu.
Sebab itu kalau tanya waktu ini tumpuan bagaimana nak mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, tak ada lain, kena menumpukan, memantapkan, mengetahui, mengambil tahu, meneliti, menelusuri, buat kajian, buat pengetahuan tentang tauhid. Apatah lagi kita kalau kita berpegang dengan kaedah dan bagaimana pendekatan Asy'ariyah Al-Maturidiyah sifat 20. Bukan sekadar kita hafal saja atau kita maklum dan makruf, tapi kita kena kaji. Dan alhamdulillah Allah pilih kita untuk kaji sejarah pula dan memahami lagi. Ini satu perkara. Jadi menjadi ilmu yang sangat-sangat penting. Wajib dalam banyak-banyak susunan ilmu yang lain. Ilmu akidah khususan tauhid dia menjadi ilmu paling penting. Sebab apa? Sebab dia adalah akar kepada segala perkara. Ibarat macam pokok akar. Katalah pokok itu buah-buah dia semua tu ilmu lah. Amal dan ilmu lah. Tapi akar ni kalau rosak habis dah semua. Kata Buya Hamka, akar yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Akar yang baik takkan menghasilkan buah yang buruk. Takkan semuanya. Jadi kalau kita menjaga akar dengan baik, tidak bermakna kita tidak menjaga amal atau buah itu. Tetapi kita tahu mana nak jaga lebih. Itu maksud dia. Dua-dua kena jaga je mas sekalian. Dua-dua kena jaga. Tapi kalau tanya situasi sekarang ni, di saat zaman sekarang ini, kat mana benteng atau kat mana kalau kita bolehlah refresh balik, kan setiap masa kan kena reset ya. Komputer kan refresh. Dan memang kita sentiasa refresh. Kat mana kita nak refresh? Akidah. Dan ada hadis Nabi suruh refresh akidah, yakni tajdid, perbarui. Jadidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Iman diperbarui. Kalaulah tidak kena itu masakan time solat disyaratkan, dirukun mengucap kalimah syahadah dalam solat. Kalau tak payahlah kan. Dah Islam nak mengucap lagi buat apa? Tak payahlah masuk lah. Kena juga. Selamat kita solat 5 waktu. Mengucap balik. Kokolah tadi, ya Rob, dah lah akhir zaman ni Nabi kata mafhum hadis. Siang Islam, malam kafir. Kafir terus mas kan. Siang Islam, malam kafir. Malam Islam, siang kafir. Macam gitu je pertukaran akidah umat Islam yang zaman. Sebab apa? Jual agama untuk dapat dunia. Kalau jual agama jangan duk faham ustaz je. Ustaz penunggang agama. Kan? Sesiapa yang IC Islam lah. Dia jual agama dia untuk dapat kesenangan dunia. Apa jual? Dia jual lah masa dia. Demi mendapat harta, jual. Solat dia tak solat, tak apa. Tak buat baik, tak apa. Dia jual. Banyak benda dia jual. Malah kadang-kadang benda yang betul disembunyikan, benda yang batil dikedepankan. Itu jual lah tu. Mendapat kepentingan habuan dunia. Gitu. Dan jemaah yang mulia ta'ala, personal saya, di segi personal pula, alhamdulillah Allah telah izinkan bagaimana saya cuba untuk mengangkat perbahasan akidah ini. Bila saya kaji balik, syukur bila Allah perjalankan saya daripada, kalau ini formal education lah, formal education pada sekolah Samtat Tengku Amban Jemaah, kemudian Allah takdirkan first batch yang ambil agama, fizik, kimia, admat, sains agama. Saya batch yang pertama waktu itu. Maka di batch yang pertama full. Sebelum tu ada satu batch trial baru. Batch full, buka sampai study. Kemudian budak sekolah agama sambung architecture. Saya degree architecture. Kemudian buat master Usuluddin. Sikit lagi nak habis. Ikut kedudukan budak sains agama atas dah. Saya dah berjaya memijak dunia kat bawah dah. Kalau orang tanya, kenapa ustaz boleh? Ini bukan tukar kos. Saya nak tunjukkan bahawa sains ada kat bawah dah sekarang ni. Master Usuluddin atas, degree architecture pijak bawah. Saya pijak atas dia. Master Usuluddin. Dan untuk ke sains ni, tuan-tuan pun tahulah. Biasa kalau sebut 4 scope ataupun scope of worknya daripada critical course. Accountant, lawyer, doktor, arkitek. Kalau sebut apa arkitek, doktor,
lawyer, apa, ahli muzik. Jadi apa? Saya ustaz je, mengajar. Bolehlah. Level ustaz kat mana kakak? Kalau tak kita yang angkat balik, buih-buih lah kita cakap pun agama penting. Tapi in profession, ustaz kat mana? Sebab tu kadang ustaz mengajar tu dia pandang sebelah mata, dia minta maaf cakap, saya cakap habis je. Nantok lah. Sebab dia kata, kau ustaz bukan dia senang. Ataupun dia tak buat satu hentakan lagi kan. Allah perjalankan. Bila tengok biografi lepas ni kita akan masuk, ni sekarang kita bincang faktor luaran kan. Nanti kita akan masuk biografi Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Beliau ada astronomi, ahli fizik. Sama dengan ulama-ulama ni semua menggabungkan dunia akhirat, malah dunia bawah akhirat ke depan, berjaya mengungguli. Ni mungkin kita sekarang ni nak dapat tu susah kan. Tapi itu saya kata tadi, Allah Ta'ala takdirkan saya diperjalankan. Saya pun tak terfikir macam tu. Dan memikirkan kedudukan tu, kita renung balik, iyalah. Sebab bila dapat contoh budak sekolah agama, budak tahfiz, dia pun lepas ni dia pun sama diploma degree. Dia pun nak mesti engineer lah, arkitek lah, apa semua kan. Biasanya dah habis tu diploma engineer, habis lah. Nak U-turn balik ataupun nak mantapkan dengan saja agama tu mungkin bukan pilihan. Atau dah tak dapat sains baru masuk agama. Sebab sains ni susah. Orang kata budak sains budak cerdik. Inilah sebab nak belajar teori fizik, kimia, elemen, nak faham skala, unsur skala lah, apa-apa semua tu. Sekarang dia orang mula nak merge kan. Tapi bila dah merge pula, daripada budak tahfiz masuk arkitek, engineer, lepas tu dia dah terus lah. Saya boleh dengan engineer dia. Bagi saya, siapa-siapa pelajar-pelajar tahfiz yang dah sambung degree engineer ke, dia ada kena tanggungjawab tu. Dia kena mendalami agama yang pernah dia ambil dulu. Cari nama-nama universiti ke, sekolah mana ke, bukan tinggalkan. Dia kena dalami dan dia kena bawa macam contoh kaedah saya bawa, dan dia kena bawa pada masyarakat di mana kedudukan agama itu. Dan Allah takdirkan saya boleh buat sambung syariah. Kenapa Allah takdirkan sambung usuluddin? Kerana usuluddin ni bidang yang paling susah sebenarnya. Kerana kalau sains itu kita boleh reka-reka, boleh hipotesis, kita boleh prediction. Tapi usuluddin tak boleh. Walaupun tak nampak, tapi dia kena faham ada. Nampak begitu mas sekalian. Tu saya tulis itu. Jadi mudah-mudahan kita nampak dia penting perkara ni untuk kita ulang dan faham. Sebab kita ni akan terletak pada kefahaman. Bila kita faham, baru kita akan nampak kedudukan kita kat mana. Barulah datang semangat macam ni nak istiqamah. Ustaz, macam mana nak istiqamah? Sebab itulah soalan-soalan yang sering keluar. Macam mana nak istiqamah? Macam nak istiqamah? Jawapannya mudah. Faham ke tidak apa kita buat? Tahu tak nilai dia macam mana? Kenapa kita sanggup bekerja susah? Sebab kita tahu apa kita dapat. Itu sajalah. Sebab kita dah susah belajar dulu. 3 tahun, 2 tahun, diploma 3 tahun, degree, berhabis duit puluh ribu. Takkan nak berhenti kerja. Kita nampak kan? Jadi sama juga apa yang kita nak buat ke depan. Apatah lagi agama. Kita kena nampak peranan dia. Apa sumbangan dia dalam hidup kita. Kita kena nampak. Kalau tak nampak je mas sekalian, kita akan tinggalkan macam itu je lah. Kita akan bagi option. Bila kita tak ada option sebab benda tu penting. Sebab apa tak ada option? Sebab penting. Sebab tu fardu ni dia penting. Dia tak boleh bagi option sebab dia benda mandatory. Dan kalau kita berjaya melepasi yang mandatory ni, macam subjek lah. Mandatory lulus, yang lain insyaAllah, yang lain dipanggil minor ni. Major dah selesai, minor ni tambahan lah. Jadi begitu. Kalau persiapan kita akhir zaman, kita kena memantapkan, memperkukuhkan akidah, memantapkan yang wajib, memperkemas, memperbanyakkan yang sunat. Mantap ni maksudnya kita pedalami lagi, perkemaskan. Baik. Di hadapan ni kalau kita lihat, kita sambung, alhamdulillah. Ini ada jemaah kita dah cuba diagramkan dia.
Kalau di pengajian di Teratak Rof itu dah sampai ke bahagian kedua dah. Yang ni saya bagi kerja, tugas. Ini pun nanti nak bagi tugas juga ni kat jemaahnya, nama nak ambil lah tugas. Kan kita ada dua bahagian dalam pengajian kita, dalam kitab ni dua bahagian, bahagian satu, bahagian dua. Sebelum nak masuk ke bahagian dua nanti, habis bahagian satu, sila buat rumusan. Tidak lebih ber 300 patah perkataan. Sudah camat sajid master lah pula. Terpulang lah nak buat lah, tak wajib pun, tak lulus ke gagal. Tapi nanti jemaah yang buat ni, dia buat diagram, okey lah. Ini antara diagramatik ataupun perjalanan tarikh. Ini penting. Dalam bab sejarah, kita akan nampak perjalanan dia. Dari mana permulaan cerita, pertengahan dia macam mana, bila timbulnya perbahasan Barahin ini. Kalau kita lihat, dia timbul pada abad ataupun kurun ke-9, abad ke-9 Hijrah, yakni ketika zaman Utsmaniyah. Maksud kalau kita lihat daripada awal kurun yang pertama, kedua, ketiga ni, ni kata zaman salaf ataupun golongan yang awalun, zaman kenabian, awal abad pertama, kurun terbaik. Kerana zaman ni belum lagi terjadinya perbahasan pada sifat kebesaran Allah. Sifat tu sudah ada, tapi perbahasannya belum lagi timbul. Akidah para sahabat bersandar teguh pada wahyu Allah dan as-sunnah, sehinggalah ke zaman Khulafa Rasyidin dan para tabi'in. Al-Quran dan hadis sebagai pandu akidah teguh. Al-Quran dan hadis sumber rujukan. Dan zaman salafus salih, yakni kalau sebut salaf ni, yakni 300 tahun daripada hijrah Nabi, 300 tahun. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Ada perbahasan yang mengatakan sampai ke 500 tahun. Atba' tabi'in, dia sampai ke 500 tahun. Jadi zaman ini zaman yang clean, tak adalah timbul sangat, tak ada lagi perbahasan lagi. Tapi apabila timbulnya pada pertengahan hujung abad kedua, adalah ura-ura tu datang balik abad kedua Hijrah, yakni tahun 40 ke 132 Hijrah ni, yakni pahaman Mu'tazilah. Dia datang ni, pahaman ni Mu'tazilah dulu. Kita bawa ulang kaji sikit. Apa Mu'tazilah ni? Wasil bin Atta' antara pengasas dia. Mu'tazilah ni, kalau nak faham yang paling utama dia ni, dia tolak sifat Allah. Mu'tazilah dia tolak Allah tak ada sifat. Sebab apa? Dia tak boleh jawab. Bila tanya tentang katalah Allah Maha mendengar, dia tak boleh nak jawab. Bila tak boleh menjawab, dia langsung kata itu bukan sifat Allah. Dia tolak terus. Dia ingat mendengar tu dia mesti kena berjuzuk. Allah Maha sayang, contoh. Sayang, ada tu nampak makhluk. Dia bila tak boleh nak jawab, dia ditanya oleh orang-orang kat Islam kan. Dia tak boleh nak jawab. Maka dia ambil pendekatan, dia kata Tuhan tak ada sifat. Dan benda ni berlarutan, sehinggalah dia mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, makhluk. Jadi abad kedua Hijrah, di sinilah ada bibit-bibit timbulnya pertentangan, pertembungan antara akidah ni. Dan abad ketiga pun berlaku. Cuma di sini penentanganlah berlaku. Ulama mula untuk mengambil alih lebih jelas. Di sinilah wujudnya Asy'ariyah, Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, abad ketiga, yang menjadi asas kepada perbahasan ni. Kita ni Imam Al-Sanusi, kita susu galonya adalah Asy'ariyah al-Maturidiyah. Abad ke berapa? Abad ketiga, yang mana menggabungkan dua. Tadi Al-Quran dan hadis itu wahyu, yakni nakli, digabungkan dengan akli.
nakal dan akal. Sebab tu kita nanti nampak, nanti bila masuk bab yang kedua dalam Muqaddimah Matan Sanusi, kat sini pun nanti kita akan baca hukum akal. Kita akan bincangkan hukum akal. Dan hukum akal ni memang digunakan dah pada zaman salaf, iaitu zaman yang 300 tahun sebelum, selepas hijrah Nabi, salafus salih digunakan. Cuma tidak dibentangkan, dibahaskan terperinci sebagaimana aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tujuannya adalah untuk berhadapan dengan Mu'tazilah lah. Mu'tazilah dan kuncu-kuncunya juga. Sebab di situlah dia menggunakan akal. Bila dia kata takkan Allah ada sifat, mana dia guna akal lah tu. Jadi kita kenalah ambil balik perbahasan akal tapi bersandarkan wahyu. Maka berjalanlah peredaran masa ini berterusan dan berterusan. Maka abad ketiga dan keempat tu, ketiga ni zaman ni dah mula, maka timbullah yang inilah yang dikatakan Abu Hasan Al-Asy'ari, jalan tengah untuk menyelesaikan kemelut itu, yang mana golongan yang menolak perbahasan nakli, tak logik, guna akal saja, golongan yang menolak akal, Al-Quran hadis saja. Yang ini keadaan ini wujud jemaah sekalian. Maka di situ perjalanan bermula dan berterusan. Maka di situ lahirnya ulama-ulama yang mula mengeluarkan penulisan ilmu, yang mana berkembangnya perbahasan bila pendekatan akal ini dibawa dan digabungkan dengan nakal, ini nas, maka di situ perbahasan mula berkembang. Namun di situ ada juga masalah apa? Di sinilah kita akan nampak adanya percampuran falsafah. Waktu zaman akal, zaman-zaman yang dah mula Islam berkembang dan fahaman-fahaman selain yang mereka anuti sebelumnya mula menyerap, mereka masuk Islam, dan ada fahaman-fahaman daripada Yunani, Greek, Rom, dan mula masuk dan cuba nak bawa, nak campur adukkan, maka bercampur aduk lah. Maka sehinggalah abad ke-9, maka timbullah di sini zaman Uthmaniyah, maka di sini lahirnya penulisan kitab Barahin. Kita sedang bahaskan ini. Diringkaskan daripada maksudnya setiap era itu ada permasalahan yang timbul, permasalahan cuba untuk memberikan gangguan, ada gangguan yang akan berlaku pada akidah. Okay. Maka di sini lahir penulisan kitab Barahin ini, sebagaimana kita dah baca juga sebelum ni. Ianya adalah untuk mengasingkan perbahasan. Bila tadi golongan-golongan yang mula mencampur adukkan perbahasan falsafah dalam tauhid, maka Barahin lahir pada abad ke-9. Imam As-Sanusi yang kita baca, dia lahir pada 832 masih hijrah, tak silap. Kita akan baca biografi dia nanti. Maka abad ke-9 itu ditetapkan sebagai lahirnya ataupun terbinanya ataupun terhasilnya penulisan kitab Barahin. Dan di sinilah susunan kita akan nampak bermulanya era susunan tauhid formalistik ataupun sifat 20. Sebelum tu tak jumpa lagi perbahasan sifat 20 tu tak jumpa lagi. Tapi sifatnya ada dah. Perbahasan sifat tu sudah ada. Bila start perbahasan sifat 20 ni, itulah Al-Imam Sanusi yang mengasaskan perbahasannya. Imam Sanusi lah yang mengasaskan perbahasannya. Dan ini tidak lari daripada perbahasan para ulama terdahulu, yakni ulama salaf. Sebab perbahasan sifat itu sudah wujud pada era-era kedua hijrah, ketiga hijrah. Tinggal lagi di sini, sebab kita nak tekankan di sini jemaah sekalian. Nanti ada golongan yang mengatakan kaedah, ni kaedah. Kita ni nak mengenal Allah ni. Bila nak mengenal Allah, ada kaedah mengenal. Kaedah mengenal ini berkembang, tetapi tidaklah
berkembang tanpa panduan. Dia masih dalam panduan. Itu maksud dia. Antara perkembangan kaedah itu adalah sifat 20 ni lah. Tapi masih dalam susu galuh perjalanan, perbahasan akidah. Tinggal lagi kaedah. Cuma ada nanti kita nampak beberapa tanggapan-tanggapan mengatakan sifat 20 ini adalah satu perkara yang buang masa belajar. Ada. Nanti kita akan baca nanti. Reaksi-reaksi dipanggil salafiyah. Di golongan quote-unquote ni saya tulis salafiyah. Guru saya pun Dr. Nawab Syukri pun kata salafiyah. Salafiyah ni kalau sebut zaman sekarang merujuk kepada satu golongan yang ini takrif ni. Tapi kalau sebut satu singkatan itulah gelaran Wahabi. Itulah dia. Tapi tidak dipanggil begitu. Tuan Guru Dr. Nawab Syukri Nikwan tidak panggil begitu. Dia panggil salafiyah. Tapi merujuk kepada sebut current sekarang, cuba untuk kembali ke kaedah Quran dan hadis, tetapi tidak kesampaian. Tidak kesampaian ni sekalian. Dia akan jadi keadaan yang ada kekeliruan. Masakan tidak, keadaan yang kalau rujuk kepada perbahasan salaf, terutama dalam ayat-ayat mutasyabihat nanti, ayat-ayatnya ada makna lain, ketika itu tak ditakwil. Takwil maksud tidak perlu dibahaskan, mafhum saja, maklum dan tafwid, maksudnya jelas. Sebab apa tidak dibahaskan? Kerana waktu itu tidak perlu perbahasan itu. Tapi apabila keadaan sekarang telah berkembang, kaedah tu nak dibawa sekarang, dia akan jadi canggung. Sebab bukan canggung, kaedah salah tu, keadaan sekarang, kerana pemikiran umat sekarang telah mula berkembang. Berkembang ni sebab apa? Bukan berkembang sebab kemajuan, berkembang sebab ni bayangan ni banyak ni. Jadi kod mana pun dia cuba juga mentakwil juga, walaupun dia cuba nak bawa tidak takwil. Datanglah keadaan-keadaan yang dicuba. Ya, ada, dia sebut ada mata, ada mata lah. Dia sebut ada mata lah maknanya. Dia lah, datanglah golongan yang menjisimkan, datanglah mujassimah. Bila sebut ada mata, kita yang faham, orang awam ni faham apa? Biji mata lah. Itu masalahnya tu. Itu masalahnya. Dan kita dah pertahankan, ya ada mata lah. Janganlah fikir lagi dah. Masalah tak fikir. Yang bercakap orang berfikir lebih kurang macam tu juga nanti. Cuma mata tak sama dengan mata kita. Pula dah. Bila tak mata dia tak sama dengan mata kita, jadi lain lah ceritanya. Itu golongan itu. Baik. Okay. Ini perbahasan ini nanti kita sambung lah. Di perjalanan dia 9 hijrah ni tercetus. Kena ingat ni tarikh ni. Abad keberapa Ummu Barahin dilahir atau terzahirnya kita ni? Abad ke-9 hijrah. Baik. Dan kalau kita lihat pada perbahasan kita ni, kita pergi kepada kemunculan kan, ni abad ke-9 ni, kemunculan ni kita pergi pada faktor luaran. Manakala faktor-faktor yang datang dari luaran Islam dan kaum muslimin ada seperti berikut. Pemikiran dan kepercayaan agama asing. Ini kita bincang tadi. Sebab tidak lama selepas kewafatan Rasulullah SAW, kerajaan Islam mula meluas kekuasaannya ke negeri-negeri yang begitu lama dipengaruhi oleh agama asing. Pelbagai bangsa dan penganut agama kuno memeluk agama Islam untuk hidup di bawah naungannya. Umat Islam mula bergaul dengan pelbagai kelompok bangsa dan sebahagian daripada mereka adalah para pemimpin yang mempunyai pemikiran, idea dan fahaman kepercayaan agama yang asal. Al-Syeikh Muhammad Abduh Risalah Tauhid mengatakan, dalam masa yang sama ramai orang dari pelbagai latar belakang agama terdorong untuk memeluk agama Islam. Namun mereka membawa bersama kepercayaan yang selama ini mereka anuti. Mereka ingin mengenalkan agama Islam dengan apa yang sudah mereka peroleh sebelumnya. Akibatnya timbul beraneka syubhat dalam ajaran agama. Ini bila Islam mula berkembang, yang menganut agama Islam ada anutan yang sebelumnya, maka dia cuba untuk bawa
kononnya nak hybrid kan, macam gitulah bahasa modennya. Jadi syubhah lah, campur aduk. Mereka tak boleh nak bezakan, masih ialah ada kecenderungan lagi kepada anutan yang lama. Ini faktor luaran juga kenapa tertubuhnya ataupun terzahirnya Barohin. Pada akhir pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, timbul golongan-golongan yang membawa dan menyebarkan pegangan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Golongan ini terdiri daripada sebahagian golongan salaf terkemudian yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Mereka melampaui batas sehingga menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya atau yang dinamakan dengan musyabbahah. Ini golongan-golongan salaf mereka menyebarkan kaedah yang dibawa oleh salaf, tetapi hulu, berlebih-lebih hulu. Maksudnya mereka ni, iya, ada mata, ada lah. Dia menekankan konteks sifat itu, ayat sifat yang ada perbahasan sifat Allah, sehingga melampaui batas, sehinggalah disebut musyabahah, yakni menyamakan tanpa sedar. Persamaan tersebut sesuai dengan ayat-ayat yang dizahirkan di dalam Al-Quran atau hadis. Golongan ini dipelopori oleh aliran Syiah Al-Sabiyah, iaitu pengikut Abdullah ibn Sabah, dikenali sebagai Ibn Sauda. Dia ada seorang Yahudi dari Sana'a, Yaman, yang sudah menzahirkan keislamannya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mengikut tarikh Al-Madah